Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ini adalah berkenaan dengan tingkatan 4 bab yang ketiga di bawah tajuk penakulan logik. Okey, seperti mana bab ini dia berkenaan dengan hujah, berkenaan dengan implikasi dan lain-lain lah, okey, yang bermain dengan perkataan lebih kepada ayat. Okey, kita nak tengok yang pertama, dia suruh kamu lengkapkan hujah. Okey, hujah kamu dekat sini. Hujah ini sebenarnya ada 3 jenis ataupun 3 bentuk. Kalau ikutkan cikgu ringkaskan, ini adalah bentuk yang pertama. Macam mana cikgu tahu bentuk yang pertama? Sebab bentuk yang pertama clue dia adalah perkataan semua. Okey, untuk bentuk yang pertama, premis 1 dia akan bermula dengan semua kerana rumus. Okey, cikgu tulislah sedikit berkenaan dengan rumus. Semua, okey, semua A. Sekejap, cikgu tarik sedikit. Kita tengok rumus. Semua A ialah B. Okey, kemudian untuk premis 2 seharusnya C ialah A. Ini ada dalam buku teks kamu. Untuk kesimpulan seharusnya dia akan ada C ialah B. Okey, seharusnya dia akan jadi macam ni lah. Ini adalah berkenaan dengan rumus. Kalau kamu tengok dekat sini, sebab tu cikgu kata ini adalah jenis yang pertama. Kerana jenis yang pertama memang start dengan perkataan semua. Bermula daripada sini, kamu akan tengok di manakah A kamu lah. Sebab kamu dekat sini, kamu kena tengok A kamu di mana, B kamu juga di mana. Okey, dekat sini kita boleh nampak bahawa selepas perkataan semua, seharusnya itu ialah A lah. Dekat sini, kuboid kamu dekat sini sebenarnya adalah A. Walaupun dekat sini tiada perkataan ialah, sebab dalam formula dia ada perkataan ialah. Tapi dalam ayat ni tiada perkataan ialah. Pastinya B kamu ini sebenarnya ialah mempunyai 6 permukaan. Okey, macam mana cikgu boleh tahu ini sebenarnya B secara keseluruhan? Sebab dekat sini kita ada kesimpulan. Kesimpulan kamu ni, kalau kamu tengok tiba-tiba, okey, tiba-tiba dia ada sesuatu yang baru, iaitu pepejal geometri Q. Yang kita boleh kata ini ialah C. Sebab dekat sini kamu seharusnya ada C. Dan selepas itu kalau ikutkan, dia akan diikuti dengan huruf B. Seharusnya itulah macam mana cikgu tentukan bahawa yang belakang ini sebenarnya adalah huruf B lah. Okey, bergantung kepada kesimpulan kamu di sini. Yang belakang ini adalah B. Itulah sebenarnya B yang cikgu boleh kata untuk soalan premis 1. Premis 2 kamu tak lain tak bukan, pastinya dia akan muncul C juga di hadapan. Seharusnya di hadapan kamu pepejal geometri Q lah. Okey, sebagai C kamu. Pepejal geometri, okey, Q. Dan seharusnya dia diikuti dengan, sebab dia asal apa-apa hal pun dia akan C ialah A. C kamu adalah pepejal geometri Q. Macam mana cikgu tahu? Sebab dia datang daripada kesimpulan. Dekat sini kalau kamu nak tambah perkataan ialah pun boleh lah. Ialah cuboid. Kalau ikutkan, itulah jawapan kamu sebenarnya. Okey, sebab ialah ni memang terpulang lah kamu nak letak atau tidak. Seharusnya dia adalah formula yang ada dekat dalam tu. Yang pasti belakang ini seharusnya A lah. Yang mana A kamu dekat sini, ianya adalah cuboid dekat sini lah. Itu cara untuk kamu nak dapatkan jawapan. Sebab apa-apa hal pun berkenaan dengan hujah ni sebenarnya, kamu memang perlu menghafal sedikit hafalan. Kena buat sedikit hafalan lah. Ada 3 bentuk untuk hujah. Okey, kita beralih kepada soalan B kerana A telah pun selesai. Okey, untuk B ni dia suruh kamu buat kesimpulan secara didaktif. Okey, untuk didaktif ni sebenarnya cikgu ada satu skill yang mana didaktif ini seharusnya dia akan ada rumus. Okey, dia akan ada rumus dan dalam rumus itu akan ada huruf. Okey, akan ada huruf dalam rumus itu. Huruf itu perlu digantikan dengan nilai. Huruf perlu ganti dengan nilai. Itu cara untuk cikgu menentukan ataupun menghafal lah. Okey, menghafal berkenaan dengan didaktif. Didaktif akan ada rumus. Dalam rumus itu akan ada huruf. Okey, akan ada huruf.
So akan ada rumus, dalam rumus akan ada huruf dan dan huruf itu perlu digantikan dengan nilai. Okey, so kita boleh tengok dekat sini kamu ada rumus, iaitu rumus kamu 360 darjah. Itulah rumus kamu, 360 darjah per dengan n. So kita dah boleh nampak dah bahawa n kamu itu adalah sebenarnya huruf. So n itu okey, jap cikgu tulis sikit. So n kamu inilah sebenarnya huruf. So huruf inilah, n inilah yang nak kena gantikan dengan nilai. So n kamu ini sebenarnya apa? So n ini sebenarnya ialah sisi. So sisi untuk oktagon. So ketahuilah bahawa oktagon kamu ialah 8 lah. Okey, 8 sisi. So seharusnya dekat sini kamu akan ada nilai 360 darjah. Okey, kamu seharusnya bahagikan dengan 8 lah. So n kamu ialah 8 dan kamu akan dapat nilai 45 darjah. Okey. So itu je sebenarnya untuk soalan didaktif ni. Ianya berkenaan dengan rumus, ada huruf dan huruf itu perlu digantikan dengan nilai. So maka selesailah sudah untuk soalan kamu nombor 2 ini. Nombor 3. Maafkan cikgu. So selesailah sudah untuk soalan nombor 3. Seperti biasa, jangan lupa untuk tinggalkan di ruangan komen di bawah sekiranya ada sebarang masalah. Jangan lupa untuk mengajar rakan-rakan kamu yang lain juga sekiranya kamu boleh faham dengan apa yang cikgu cuba sampaikan. Jangan lupa yang terakhir tekan button like dan juga subscribe sebagai sokongan kepada channel cikgu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.